Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tajuk pertama kita pada tahun 2021 tingkatan 2 adalah penyelesaian masalah secara inventif. Murid-murid boleh rujuk kepada buku teks yang telah dibekalkan secara maya ataupun secara digital untuk dapatkan maklumat-maklumat yang selanjutnya. Dalam bab penyelesaian masalah ini, kita akan masuk tajuk yang pertama iaitu pengenalpastian masalah. Kita lihat apa yang akan kita pelajari dalam pengenalpastian masalah. Iaitu yang pertama adalah kita nak mengenal pasti masalah A, masalah bukan inventif, dan yang kedua ataupun B, masalah inventif. Juga kita akan mempelajari berkenaan dengan penerangan proses penyelesaian masalah bukan inventif dan juga masalah inventif. Okey, murid-murid kena tahu apa yang dikatakan dengan masalah bukan inventif dan juga masalah inventif. Kita terus kepada slide yang kedua. Tajuknya adalah mengenal pasti masalah bukan inventif dan juga masalah inventif. Masalah bukan inventif. Apakah masalah bukan inventif? Cuba dapatkan maklumat daripada buku teks terlebih dahulu. Okey, ini contoh yang pertama. Masalah ini adalah masalah pisau yang telah tumpul. Cuba kamu lihat. Ini mata pisau ini telah tumpul. Apakah cara kita nak menyelesaikan masalah ini? Okey, penambahbaikannya adalah pisau diasah. Akibat daripada mata pisau yang telah tumpul ini, kita mengambil keputusan untuk mengasah semula mata pisau ini. Kemudian, pisau akan menjadi tajam. Hasil daripada asahan kita tadi tu. Jadi, ada kesan sampingan ataupun tidak. Okey, kalau tidak ada, itu adalah masalah bukan inventif. Bukan inventif. Kita tengok contoh yang kedua. Masalahnya adalah mentol terbakar. Cuba kamu lihat, mentol tu telah dalam keadaan terbakar. Macam mana kita nak pastikan terbakar? Cuba lihat kedudukan dia ataupun fizikal mentol tu sendiri yang telah berwarna hitam. Ini maksudnya mentol kita telah terbakar. Jadi penambahbaikan kita adalah kita tukar mentol tersebut dengan mentol yang baru. Okey, kita ambil mentol yang lama, kita tanggalkan, kemudian kita pasang dengan mentol yang baru. Okey, apakah mentol itu akan menyala? Okey, bila yang baru kita dah tukar daripada yang terbakar tu, insya-Allah mentol tu akan menyala dengan baiknya. Okey, ini adalah nyalaannya. Juga tiada kesan sampingan akibat daripada penukaran itu cahaya elektrik ada. Jadi tidak ada lagi masalah yang sampingan dan hasil daripada penukaran mentol tersebut. Okey, kita tengok yang ketiga. Jadi apakah masalah bukan inventif ini? Masalah bukan inventif ialah masalah yang tidak mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku. Usaha penambahbaikan ni maksud dia untuk menyelesaikan masalah tersebut tidak ada kesan-kesan yang lain. Tidak ada kesan-kesan yang lain yang mempengaruhi hasil daripada masalah yang pertama tadi. Boleh faham murid-murid? Okey. Seterusnya, yang pertama tadi itu adalah masalah bukan inventif. Yang kedua ni pula adalah masalah inventif. Apa yang dikatakan dengan masalah inventif? Okey, kita tengok yang pertama. Masalah yang pertama adalah meja tidak dapat menampung berat beban. Buku ni terlalu berat menyebabkan kaki meja ni dalam keadaan yang tidak stabil. Jadi ini masalah kita yang pertama. Kaki meja tidak stabil
kerana menampung berat beban yang ada di atasnya. Okey. Usaha penambahbaikan, tukar kaki besi. Akibat daripada kaki kayu ni tidak berapa stabil, tidak kuat, tidak kukuh dan sebagainya, kita tukar kepada kaki besi. Tujuan dia untuk lebih mengukuhkan kedudukan meja itu. Okey, meja menjadi stabil. Kita dah dapat selesaikan masalah yang pertama, iaitu kaki meja yang tidak dapat menampung. Kita tukar kepada yang besi, dia menjadi meja menjadi stabil. Kemudian, tapi ada kesan yang lain. Apa kesan dia? Setelah kita tukar kepada kaki yang besi. Okey, kita nak mengangkat barang tu adalah menjadi sukar. Memerlukan tenaga kerja yang lebih ramai. Kalau yang kaki kayu ni, yang tidak kukuh ni, kita boleh angkat 2 orang. Tapi bila yang dah ada kaki besi ni, menyebabkan lebih ramai tenaga yang diperlukan untuk mengangkat dan juga mengubah kedudukan meja tersebut. Boleh faham murid? Okey, bermakna ada kesan sampingan. Kita dah dapat selesaikan masalah ini dengan menukar kaki, tapi kita ada masalah yang lain, itu nak mengangkatnya sukar, memerlukan tenaga yang ramai dan sebagainya. Okey, boleh faham? Okey, kita tengok yang kedua, contoh yang kedua. Masalah rumah terlalu panas. Okey, rumah terlalu panas, pakai kipas pun tak tahan, masih lagi panas. Okey, kita perlukan penambahbaikan. Kita pun pasanglah dengan penghawa dingin ataupun aircon. Okey, untuk tujuan menyelesaikan masalah kepanasan dalam rumah kita. Kipas tak jalan lagi dah, kita beli penghawa dingin ataupun aircon. Tujuan dia untuk menyejukkan rumah. Jadi, rumah menjadi sejuk dan selesa. Hasil daripada penggunaan penghawa dingin, rumah kita dalam keadaan yang sejuk dan selesa. Tetapi ada kesan tak? Ada kesan. Kesannya ialah bil elektrik bertambah. Kita dah dapat selesaikan masalah yang pertama, iaitu daripada panas kepada sejuk, tetapi ada kesan-kesan yang lain, iaitu bil elektrik kita telah bertambah. Kesan sampingan bil elektrik sangat tinggi akibat daripada penggunaan yang kerap memasang jadi apakah masalah inventif? Masalah inventif ialah masalah yang mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku. Mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku. Selesai satu masalah, timbul masalah yang lain. Jadi kita kena selesai juga masalah yang kedua, hasil daripada masalah yang pertama tadi. Boleh faham murid-murid? Kita tengok seterusnya, kesimpulan daripada masalah yang telah kita bincangkan tadi. Dalam kehidupan seharian kita, kita berhadapan dengan pelbagai masalah. Masalah tersebut adalah masalah bukan inventif dan juga masalah inventif. Masalah bukan inventif ialah masalah yang tidak mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku. Manakala masalah inventif adalah masalah yang mempunyai kesan sampingan apabila berlaku penambahbaikan. Boleh faham, murid-murid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi tajuk kita, iaitu bagi tajuk penyelesaian masalah. Di tingkatan 2 ini, kita masuk tajuk yang kedua. Subtajuk kita menerangkan proses penyelesaian masalah bukan inventif dan inventif. Murid-murid boleh rujuk pada buku teks muka surat 25, menerangkan proses penyelesaian masalah inventif dan bukan inventif. Kita lihat catat alirnya yang pertama. Aliran kerja masalah bukan inventif. Pada mulanya,
kita akan memulakan proses kerja berkaitan dengan masalah yang kita hadapi. Langkah yang pertama adalah mengenal pasti masalah. Langkah yang pertama ni adalah kita nak kenal pasti masalah. Apa masalah yang kita hadapi? Langkah yang kedua adalah menyenaraikan pilihan untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah menyenaraikan pilihan untuk menyelesaikan masalah. Kalau masalah A itu ada senarai-senarai pilihan untuk kita selesaikan masalah, kita senaraikan terlebih dahulu. Langkah yang ketiga dalam proses kerja kita adalah membuat pilihan. Akibat daripada susunan ataupun kita penyenaraian yang telah kita lakukan dalam membuat pilihan, kita ada pilihan-pilihan untuk selesaikan masalah, barulah kita buat pilihan semasa di langkah yang ketiga. Setelah kita buat pilihan, kita akan laksanakan pilihan itu. Okey, kita dah ada pilihan kita akan laksanakan berdasarkan kepada pilihan yang ada. Dan yang kelima adalah menilai penyelesaian masalah, sama ada berjaya ataupun tidak. Setelah kita membuat pilihan, setelah kita melaksanakan pilihan, kita buat penilaian sama ada penyelesaian masalah yang kita buat itu berjaya ataupun tidak. Kalau tidak berjaya, kita akan ulangi balik langkah yang kedua, iaitu kita senaraikan yang telah kita senaraikan tadi, kita ambil yang kedua pula pilihan dia untuk kita cuba selesaikan masalah yang berlaku. Jikalau tidak ada apa-apa halangan dan rintangan, kita dapat selesaikan masalah itu sebaiknya. Okey, contoh di sini yang pertama sekali adalah tumpulnya mata pisau. Sama ada kita nak membakarnya, kita nak mencucinya, kita nak mengasahnya. Setelah kita buat senarai pilihan, kita buat untuk mengasah, kita ambil keputusan kita mengasah dan juga kita laksanakan pilihan itu sehinggalah selesainya masalah yang pertama tadi. Setelah selesai, jikalau tidak ada masalah sampingan-sampingan yang lain, kita dah dikirakan sebagai masalah bukan inventif. Boleh faham murid? Okey, cikgu teruskan lagi murid. Kita tengok pula strategi penyelesaian masalah inventif. Yang pertama tadi tu adalah masalah bukan inventif. Kita ada strategi untuk menyelesaikannya. Dan yang kedua ni pula adalah strategi penyelesaian masalah inventif. Yang pertama kita kena tengok masalah khusus. Apa dia masalah yang berlaku? Masalah khusus ini secara keseluruhan dia. Oh, kaki meja ini tidak kukuh untuk menampung beban yang ada. Kita menganalisis. Sebab apa kaki dia tidak kukuh? Mungkin disebabkan kayu, mungkin disebabkan beban terlalu berat, mungkin disebabkan apa-apa semualah, kita akan analisisnya. Kemudian kita akan meringkaskan masalah. Masalah ini adalah disebabkan oleh kaki meja kita tidak kukuh. Okey, kita cuba buat penyelesaiannya dengan menukar kaki. Contohlah, ini sebagai contoh. Yang seterusnya adalah masalah umum. Ini model masalah kita. Kita dah nak memilih model. Ini masalah umum. Apa masalah umum dia? Dan yang ketiga adalah kaedah penyelesaian masalah. Hasil daripada itu, kita dah nak selesaikan masalah. Kita dah ada kaedah-kaedahnya. Penyelesaian masalah secara umum, iaitu model penyelesaian masalah, dan juga penyelesaian secara khusus. Untuk pengetahuan murid-murid juga, masalah inventif ni memang akan ada masalah-masalah sampingan yang lain. Boleh faham? Ini adalah model penyelesaian masalahnya. Okey. Baiklah, kita tengok latihan yang pertama ni. Setelah kamu dah tengok secara keseluruhan berkenaan dengan apa dikatakan sebagai masalah inventif dan juga masalah bukan inventif,
cikgu nak tengok kepantasan kamu menjawab. Yang pertama, boleh jawab di dalam Google Form yang cikgu sediakan. Kamu jawab, tulis dan hantar kepada cikgu. Yang pertama adalah pensel yang tumpul diselesaikan dengan mengasahnya, tetapi pensel akan menjadi pendek. Ini masalah inventif atau masalah bukan inventif? Okey, jawab dalam Google Form. Yang kedua pula adalah Farhan telah membeli sebuah almari buku untuk meletakkan bukunya yang terlalu banyak. Masalahnya ialah masalah buku dia banyak. Kemudian dia beli almari. Adakah ini juga dikatakan sebagai masalah inventif atau masalah bukan inventif? Dan yang ketiga adalah Danish memasang lampu di ruang dapur rumahnya kerana pencerahan yang kurang, namun bil elektrik rumahnya didapati bertambah. Okey, ruang dapur dia tu agak gelap. Kemudian ditambah lagi lampu supaya keadaan di ruang dapur itu lebih cerah. Adakah ini masalah inventif atau masalah bukan inventif? Dan yang keempat adalah semenjak jambatan baharu dibina di kampung itu, penduduk semakin mudah menyeberangi Sungai Shah Alam untuk ke kampung yang berhampiran. Ini juga antara dua masalah inventif atau masalah bukan inventif. Boleh faham murid-murid? Cikgu minta kamu jawab di dalam Google Form yang telah cikgu sediakan. Okey, sambungan latihan yang seterusnya adalah Naim mudah memotong daging setelah mengasah pisau yang pada mulanya tumpul. Okey, jelas kan? Naim mudah memotong daging setelah mengasah pisau yang pada mulanya tumpul. Pisau mula-mula tumpul. Naim kata, oh payahnya nak kerat daging ni. Okey, setelah dia asah pisau tu, pisau menjadi tajam dan dapat memotong daging dengan mudah. Okey, itu masalah inventif atau masalah bukan inventif. Yang kelima, Siti telah menambahkan manik di baju kurungnya dan menyebabkan bajunya susah digosok. Okay, Siti cuba tambah buat bajunya lebih menarik, lebih cantik. Dan tapi ada masalah lain. Apabila bajunya susah digosok. Okay, baju yang nak cepat sikit jadi susah, lambat untuk digosok. Adakah ini masalah inventif atau masalah bukan inventif? Okey, murid-murid. Yang seterusnya, yang keenam adalah Encik James telah menukarkan enjin keretanya kepada enjin turbo untuk meningkatkan kuasa enjin, tetapi mengakibatkan keretanya mudah hilang kawalan serta membazirkan bahan api. Okey, James ni kata, oh Tok Comel kata dia lambat, slow. Kita tukar kepada enjin turbo. Okey, apabila tukar enjin turbo, keretanya sukar untuk dikawal dan juga bahan api yang sangat membazir. Adakah ini masalah inventif atau masalah bukan inventif? Dan yang terakhir, Raju mudah membawa barang yang dibeli di pasar setelah memasang di motosikalnya. Okey, memasang bakul di motosikalnya. Jadi masalah yang dihadapi oleh Raju ni, barang ni banyak nak beli, nak tak mana ni. Okey, tapi dia pasang bakul. Adakah ini dikatakan sebagai masalah inventif atau masalah bukan inventif? Boleh murid-murid? Cikgu nak kamu jawab di dalam Google Form yang telah cikgu sediakan. Hantar kepada cikgu dan siapkan nota dalam buku nota yang telah cikgu terangkan pada mulanya. Pastikan jawapan ini dihantar kepada cikgu dan kutip balik setelah
proses PDP kita bersemuka nanti. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Tajuk yang seterusnya kita akan sambung di minggu-minggu yang akan datang. Jawab semua soalan dalam Google Form yang telah cikgu sediakan. Dan jangan lupa masukkan juga email masing-masing bagi mendapatkan salinan jawapan yang telah kamu jawab. Dan salinan itu boleh ditampal dalam buku nota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.